Salam dan salam sejahtera. Kristian dianuti oleh rakyat berketurunan Erosia sejak turun-temurun, termasuk keturunan Portugis di Melaka. Sebilangan kecil orang Cina dan orang India juga turut menganuti agama ini. Agama ini tergolong dalam agama Samawi yang berasal dari Darussalam. Ianya tersebar luas di Eropah pada zaman Rom semasa pemerintahan Konstantin pada abad ke-3 dan ke-4 sebelum Masihi. Agama Kristian ini merupakan agama terbesar di dunia yang mempunyai penganut sebanyak 2 bilion atau sepertiga daripada penduduk sedunia. Perkataan Kristian berasal daripada bahasa Yunani iaitu Christos yang kemudiannya berubah menjadi Christus daripada bahasa Latin. Seterusnya, agama Kristian ini merupakan sebuah agama monoteistik yang berdasarkan kehidupan, kematian, kepercayaan Kristian terhadap kebangkitan Jesus dari Nazareth. Agama Kristian dia hanya menyembah satu Tuhan tapi mempunyai 3 imej iaitu God the Father, Holy Spirit dan Holy Son. Agama Kristian ini digelarkan sebagai agama usulan Abraham kerana dia berkongsi semua kitab-kitab Alkitab Ibrani dengan agama Yahudi. Ketua agama atau tokoh agama untuk ajaran agama Kristian ialah Jesus Christ. Kebanyakan orang Kristian ini mempercayai bahawa Jesus itu adalah anak Tuhan yang dihantar untuk memberikan keselamatan dan perdamaian dengan Tuhan melalui penebusan dosa-dosa kemanusiaan. Tarikh lahir Jesus jatuh pada 25 Disember yang diraikan sebagai Hari Natal. Jesus dilahirkan oleh Mother Mary yang masih perawan. Ajaran Jesus dibagikan kepada 4 buah gospel hukum gereja Perjanjian Baru iaitu Matthew, Luke, Mark dan John. Salib merupakan simbol agama untuk ajaran Kristian ini. Ianya telah menjadi identiti agama sejak sekian lama. Salib ini boleh dijumpai di atas bumbung atau dijadikan rantai dan leher yang dipakai oleh penganut Kristian itu sendiri. Lambang maksud salib ini dia bermaksud kejayaan, pengorbanan, kasih sayang dari Tuhan, perdamaian dan untuk melindungi dari sebarang bahaya. Rumah ibadat untuk agama Kristian ialah gereja. Kebiasaannya penganut Kristian yang akan berkumpul di gereja pada hari Ahad dan aktiviti yang dilakukan di gereja seperti nyanyian choir, bermeditasi dan mendengar bacaan Bible. Ketua untuk gereja bagi agama Kristian ialah paderi yang juga dipanggil sebagai pastor. Tugas paderi ialah mengendalikan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Kristian di gereja. Memandangkan penganut Kristian di Malaysia mempunyai 2 aliran yang berbeza iaitu Roman Katolik dan Protestan. Setiap aliran mempunyai gereja dan aktiviti masing-masing. Majlis Gereja-Gereja Malaysia merupakan lambang penyatuan organisasi dan masyarakat Kristian di Malaysia kerana disertai oleh semua aliran penganut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Alani Farah binti Afini daripada Seksyen 12. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang aliran dan mazhab dalam agama Kristian. Aliran dan mazhab dalam agama Kristian mempunyai 3 aliran. Yang pertama ialah Roman Katolik, yang kedua Ortodoks dan yang terakhir sekali adalah Protestan. Roman Katolik merupakan mazhab agama Kristian yang terbesar di dunia yang terdiri daripada mereka yang mengakui kuasa Baiskop Rom iaitu Paus yang berkait dengan ajaran Kristian. Gereja Roman Katolik juga menganggap bahawa diri mereka merupakan pewaris yang sah kepada kekuasaan yang diturunkan oleh Jesus Christ kepada 12 orang pengikut hawarinya. Pada akhir 1990, jumlah pengikut aliran Roman Katolik ini mencecah 1 bilion, lebih kurang 52% penganut agama Kristian. Kebanyakan penganut agama ini tinggal di benua Eropah dan Amerika Latin. Seterusnya ialah aliran Ortodoks. Gereja Kristian Ortodoks Timur atau Kristian Ortodoks adalah salah satu mazhab kedua yang terbesar selepas Gereja Katolik. Terdapat 300 juta pengikut agama Kristian Ortodoks di seluruh dunia dan kebanyakannya tinggal di Rusia, Kris, Eropah Timur dan Timur Tengah. Manakala di Asia pula tertumpu di Indonesia dan Jepun. Akhir sekali ialah aliran Protestan. Protestan merupakan cabang agama Kristian yang berpecah daripada Roman Katolik. Anggaran penganut mazhab ini pula adalah seramai 800 juta orang dan nama asal agama ini pula daripada perkataan protes yang bermaksud membangkang.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kitab penganut agama Kristian. Kitab penganut agama Kristian ialah Bible atau lebih dikenali sebagai kitab Injil, merupakan kitab penganut agama Kristian. Kitab ini terbagi kepada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahagian ini disebut perjanjian kerana Tuhan bangsa Israel ataupun Yahweh membuat perjanjian. Kali pertama merupakan di antara manusia dengan orang Yahudi, manakala kali kedua di antara Yesus Kristus dengan umat manusia. Jadi, apa itu Perjanjian Lama? Perjanjian Lama merupakan kitab suci pertama dalam dua bahagian kitab suci agama Kristian, iaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menerangkan sejarah penciptaan dunia, penghijrahan orang Israel dan 10 perintah yang diberikan kepada Musa oleh Tuhan. Perjanjian Lama ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan dianggap suci oleh Yahudi dan Kristian kerana menurut mereka Tuhan memberi inspirasi kepada manusia untuk menulis kitab-kitab ini. Bagi Perjanjian Baru pula terdiri daripada 27 naskah kitab yang dibagikan kepada 4 jenis. Fokus tulisan-tulisan perjanjian ini pula adalah pada hidup dan ajaran Yesus Kristus. Kebanyakan kitab Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi ada beberapa bahagian yang ditulis dalam bahasa Aramea. Apa yang membezakan di antara Perjanjian Lama dan Baru? Penjelasan terperinci tentang orang Yahudi hanya terdapat dalam Perjanjian Lama, manakala di Perjanjian Baru hanya memberi penerangan tentang orang Yahudi, tidak terperinci seperti Perjanjian Lama, dan juga ada menerangkan tentang adat mereka. Assalamualaikum, saya Azulaika daripada Seksyen 12 akan menjelaskan mengenai sambutan yang disambut oleh agama Kristian. Yang pertama adalah Christmas, diikuti dengan Paskah, Good Friday dan Hari Valentine. Hari Natal ataupun lebih dikenali sebagai Christmas berasal daripada kata Portugis yang bermaksud kelahiran. Tujuan sambutan ini disambut adalah untuk menyambut ulang tahun Yesus ke dunia. Disambut pada setiap tahun iaitu 25 Disember. Perayaan tersebut amatlah penting disebabkan makna Christmas itu sendiri. Antara aktiviti yang dilakukan adalah menghias rumah dengan perhiasan. Selain itu, menyediakan hadiah untuk saling bertukar. Paskah ataupun lebih dikenali sebagai Easter Day diraihkan daripada akhir bulan Mac dan April pada setiap tahun. Perayaan ini disambut bertujuan untuk memperingati kejadian Yesus Kristus yang dihidupkan kembali. Perayaan Easter terkenal dengan pemberian telur yang berwarna-warni. Selain itu berisi coklat, di mana tradisi ini sebenarnya bukan tradisi Kristian tetapi merupakan tradisi kuno Yunani untuk meraihkan datangnya musim bunga. Good Friday ataupun lebih dikenali sebagai Jumaat Agung diraihkan pada Jumaat sebelum Paskah, di mana penduduk Kristian akan menyambut hari peringatan penyaliban dan wafatnya Yesus Kristus. Sejak awal kekristenan, Good Friday dimaknai sebagai hari kesedihan, penebusan dosa dan kesucian. Akhir sekali adalah Hari Valentine ataupun lebih dikenali sebagai Hari Memperingati Kekasih, akan disambut pada setiap tahun iaitu 14 Februari untuk meraihkan kasih sayang sesama kekasih. Kata Valentine ialah panggilan nama kepada nama Latin iaitu Valentinus. Menurut tradisi, Hari Valentine adalah hari di mana kekasih meluahkan perasaan kasih sayang antara satu sama lain dengan menghadiahkan bunga, menawarkan manis-manisan dan selain itu bertukar keucapan. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai kepercayaan dan amalan yang dilakukan oleh agama Kristian. Orang Kristian adalah monoteik di mana mereka percaya hanya ada satu Tuhan dan Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ketuhanan ilahi terdiri daripada 3 bahagian iaitu Bapa, Anak lelaki iaitu Nabi Isa dan Roh Kudus. Inti agama Kristian berkisar kepada kehidupan, kematian, kepercayaan Kristian kepada kebangkitan Yesus. Penduduk Kristian percaya bahawa Tuhan mengutuskan anaknya iaitu Yesus untuk menyelamatkan dunia. Penduduk Kristian percaya bahawa Yesus disalibkan di kayu salib untuk menawarkan pengampunan dosa dan dibangkitkan 3 hari selepas kematiannya dan diangkat ke syurga. Penduduk Kristian percaya bahawa Yesus akan kembali ke bumi dalam apa yang dikenali sebagai kedatangan kedua. Selain itu, salib adalah simbol kepada agama Kristian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ali Erdina binti Syamsani dari Seksyen 12. Saya akan menerangkan tentang tanda agama yang wajib dilakukan penganut Kristian.
Yang pertama ialah pembaptisan. Seseorang penganut Kristian akan melalui proses pembaptisan, iaitu satu upacara agama yang mengesahkan individu tersebut beragama Kristian. Upacara ini dilaksanakan di dalam gereja yang dipimpin oleh padri sebagai simbol permulaan kehidupan sebagai Kristian tanpa dosa. Seterusnya, santapan malam ketuhanan. Satu upacara tahunan yang dilakukan oleh penganut Kristian untuk memperingati kematian Nabi Isa kerana menebus dosa manusia. Nabi Isa membahagi roti dan minuman keras di antara mereka, iaitu dengan murid-muridnya. Roti menunjukkan tubuh Al-Masih yang dipecah-pecah untuk membebaskan manusia, manakala minuman keras menunjukkan kepada darahnya yang mengalir supaya makanan ini menjadi makanan rohani. Selain itu, menyucikan salib dan memakainya. Penganut agama Kristian menerima ajaran Trinity atau Tritunggal. Simbol suci mereka dikenali sebagai salib, iaitu tanda palang yang sering diperlihatkan di bumbung gereja atau dipakai oleh penganut sebagai loket untuk melindungi mereka daripada sebarang bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ku Aziz Zulaikha Hakimah binti Queen akan menceritakan kepada anda semua tentang penyebaran agama Kristian di Malaysia. Penyebaran agama Kristian ini mula tersebar melalui para pedagang yang mempunyai hubungan dengan Kristian dari Timur Tengah. Mereka tiba di Malaysia pada abad ke-16, 17 dan 18. Agama Kristian disebarkan melalui mubalik daripada pelbagai mazhab. Mereka menggunakan teks daripada pelbagai benua dengan mentafsirkan teks itu dengan sendiri. Kemunculan agama Kristian di Malaysia bermula apabila orang Nestoria dan para pedagang di Melaka sebelum penaklukan Portugis pada tahun 1511. Secara ringkasnya, terdapat 8 orang pajeri telah tiba di Melaka pada 24 Ogos 1511 serta 150 hingga 2,000 orang tentera Portugis, pekerja-pekerja buruh atau para pedagang. Kebanyakan orang Portugis telah berkahwin dengan orang tempatan. Selepas kedatangan ini, telah melahirkan kira-kira 500 orang penganut agama Kristian ketika ketibaan orang Portugis ke Melaka. Di Sarawak, gerakan kristianisasi ini telah bermula sejak tahun 1848. Kehadiran agama Kristian ini dibawa oleh Francis Thomas McDougall atas jemputan James Brooke. Francis McDougall ini adalah seorang doktor perubatan yang mengamalkan mazhab Anglican serta menjadi pengasas mazhab Anglican di Sarawak. Beliau memulakan aktiviti misioneri sebagai aktiviti pertamanya di Sarawak. Seterusnya, beliau juga menubuhkan Borneo Church Mission. Francis adalah orang pertama yang membuka sekolah formal bagi anak-anak Melayu supaya dakwah kristianisasi ini mudah tersebar secara meluas. Beliau telah mengembangkan caranya dengan membina lebih banyak sekolah dan gereja untuk memudahkan penyebaran agama Kristian. Di Sabah, agama ini tersebar di Kudat, Sandakan, Tawau dan Papar. Hal ini adalah kerana kawasan ini adalah kawasan bandar yang menjadi tumpuan pentadbiran Kristian serta didominasikan oleh gereja yang mengamalkan mazhab Anglican dan Bethel. Agama ini disebarkan oleh Father Thomas Jackson dan Father Daniel Kitty. Mereka menekankan tentang aspek politik, perkahwinan, perdagangan, pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya semasa penyebaran agama ini. Cara kesimpulannya, penganut ajaran Kristian di kalangan masyarakat Malaysia jelas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sejarah, metod penyebaran agama, budaya campur dan lain-lain. Kalau dari segi sejarah, Melaka merupakan antara tapak awal kedatangan Kristian ke alam Melayu yang dibawa oleh tentera Portugis selepas menewaskan kota Melaka. Sejak itu, Kristian mula tersebar di negeri-negeri yang lain. Kelompok individu awal yang memeluk agama Kristian ni lah yang bertanggungjawab mengembangkan ajaran Kristian di kalangan masyarakat. Di samping itu, metod penyebaran agama Kristian yang bersifat sejagat turut menyumbang kepada peningkatan jumlah
bilangan penganut agama Kristian di kalangan masyarakat Malaysia. Perjalanan dan pengalaman sejarah yang panjang telah membantu Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dengan agama dan budaya yang tersendiri. Sikap saling menghormati dan bertolak ansur terhadap kepercayaan setiap masyarakat ialah kunci utama kesejahteraan negara ini. Sekian saja dari grup kami. Terima kasih.